Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan pada sahabat yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Ya, bunga guguran, Rafisa, Syah dan semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Mudah-mudahan di samping santapan jasmani yang kita nikmati, kita juga menikmati santapan rohani, iaitulah dengan memperbaiki akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan manusia. Ya, jadi tuan-tuan diberi Allah sekalian, jangan lupa share video ni kepada sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan itu menjadi sebab manusia mendapat hidayah di sisi Allah SWT. Jadi topik yang dibincangkan tengah ini sangat penting, menangkan ramai orang bertanya, ramai orang bercerita, ya, di Facebook ke, di media sosial apa sahaja sekalipun, kita dapat lihat macam-macam orang bercerita tentang macam mana nak dapat rezeki lebih. Dan dalam mencari rezeki lebih itu jangan lupa, ya, kalau kita tidak menjaga adab dan juga panduan yang betul, kita ni ibarat kallazi yabni baitan wa yahdimu misra. Ada orang dalam hidup ni dia seumpama membina sebuah rumah, tetapi dia merobohkan satu bandar, satu town, satu city habis kerana sikapnya ataupun tindakan yang salah itu. Kallazi yabni baitan wa yahdimu misra. Orang ini seperti dia, mereka ni sedang membina sebuah rumah, tetapi dalam masa yang sama dia merobohkan satu bandar. Alangkah ruginya, kan? Bina sebuah, roboh habis semua satu bandar. Inilah mereka yang tidak menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Sibuk mencerita tentang rezeki, tapi dia terlupa perkara-perkara yang boleh menghancurkan rezeki dia dan menyempitkannya. Dia buat satu perkara, tapi banyak perkara yang dia lakukan. Perkara itu menyebabkan rezeki jauh daripada kita, dan rezeki jauh daripada seorang. Nauzubillah, tuan-tuan, ya. Jadi saya nak simpulkan dalam masa ringkas ni, waktu yang terbatas ni, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan rezeki sempit, rezeki terhalang, ya, susah sangat mencari rezeki pada hari ini. Kenapa? Ibarat orang menggali lubang untuk menanam lubang yang lain. Inilah kerja orang berhutang, tak selesai, pinjam untuk bayar hutang yang lama. Sian, bila nak selesai masalah, tuan-tuan? Ya. Baik. Perkara pertama yang telah pun dinyatakan oleh para ulama, Islam ni tak meninggalkan satu perkara pun melainkan ada bahasanya, rujukannya. Ma faratna fil kitab min syai'. Kami tak tinggal apa jua benda sekalipun melainkan ada rujukannya, bahasanya. Perkara itu telah pun disebut oleh Allah, baik oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Perkara pertama adalah kerana at-tawakkul wa adam al-akhzi bil asbab. Orang ini dia bukan tawakal, dia tawakul. Tawakul ni dia menyerahkan diri bulat-bulat, ya, menyerahkan diri kepada takdir. Tak apalah, rezeki aku dah tetapkan, maka duduk lepak begini saja. Burung pun diberi makan oleh Allah SWT. Dalam hadis, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju bitanan yakhruju khimasan wa yarji'u bitana. Kalau kamu tawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, dalam hadis sahih ini, kamu akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung, keluarnya perut kempis, pulangnya perut penuh. Si fulan ni baca hadis ni, tapi dia terlupa burung tu bukan duduk kat sangkar dia menanti datang makanan untuknya. Tak, burung tu keluar mencari rezeki. Pagi-pagi dia dah keluar, petang kan dekat maghrib, kita nampak riuh rendah, burung pulang, kan? Ni tarbiyah Allah pada sang burung. Burung pun ada banyak kali disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, contohnya surah Al-Mulk. Supaya kita perhatikan, tuan-tuan dimulai Allah sekalian, ya. Jadi perkataan lawan kepada tawakul adalah tawakul, wazannya tafa'ul. Kalau tawakul ni tafa'ul, tapi kalau tawakul tafa'ul, diduduk je menanti. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila melihat mereka duduk kat masjid menantikan habuan, makanan dan juga bantuan diberikan oleh pihak tertentu, Sayyidina Umar halau mereka, Sayyidina Umar sebat mereka, suruh keluar cari rezeki. Siapa nak bagi kamu makan kat sini, duduk pemalas macam ni? Siapa nak bagi makan rezeki, nak bagi pada anak isteri kamu bahagian mereka, makanan mereka? Kalau tidak kamu, keluar kamu dari Masjid Nabawi ni, jangan duduk kat sini jadi pemalas. Ya, jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, rezeki jauh kerana kita ni salah bentuk. Ya. Yang kedua, yang kedua, isu yang berlaku kerana rezeki sempit ni, tuan-tuan, ada takhtit al-kafi lil kasbi sahih. Ya, adam takhtit. Kita ni tidak buat perancangan yang betul.
kena buat perancangan lah, kena buat target, kena buat ada fokus. Ya, kalau kita belum mampu untuk engage accountant yang bertauliah, kita dapatkan nasihat daripada orang tertentu, kena ada orang jadi apa dipanggil, bookkeeper, ya, untuk macam mana? Tak pakai baju, okey. Ya. Jadi kena ada orang tengok perancangan kita macam mana belajar, kena belajar CAPEX, OPEX operation cost dengan apa? Capital cost kan. Kena belajar ni semua tuan-tuan. Ya, kena menguasai benda ni. Kadang-kadang orang belajar tinggi, ada PhD dalam bidang MBA pun tentu dapat run business kan. Ada orang belajar tak tinggi pun, inilah orang belajar tinggi dia terikat dengan macam-macam pantang larangnya, tapi orang belajar tak tinggi ni dia main kedah je. Asalkan pandai campur tolak bahagi kali. Jadi tuan-tuan, maksudnya ada mutakhtit al-kafi lil kasbi sahih. Kita dalam kehidupan ni, walaupun kita makan gaji ke, kita jadi cikgu ke, jadi PhD ke, jadi businessman ke, mesti ada takhtit, mesti ada satu perancangan keuangan, mesti ada financial planning yang betul. Bukanlah kita kena engage orang bayar mahal untuk buat kerja, tak, kita kena tengok berapa masuk berapa keluar, ya, inflow dengan outflow, cash flow kita kena jaga kan tuan-tuan. Maka sebenarnya bukan saja orang berniaga, bahkan dalam kehidupan pun kita mesti ada target, bila nak pergi haji, bila nak pergi umrah. Sebagai contoh kan, walaupun kita kerja technician je, kerani sekalipun, banyak kita nak simpan bulanan supaya ujungnya kita dapat keuangan yang cukup untuk betul rumah, betul kereta, beli kereta baru kalau perlu, dan kemudian mesti ada perancangan untuk pergi haji, letak dalam niat. Jangan tunggu orang nak sponsor, letih juga tuan-tuan. Ya, orang datang minta sponsor untuk pergi haji, pergi umrah. Orang pergi haji ni kalau ada kemampuan tahu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau tak ada kemampuan, maka taklah diwajibkan pergi haji. Ya. Yang ketiga, perkara yang menyebabkan rezeki yang sempit untuk tuan-tuan adalah az-zunub wal ma'asi. Ya, orang melakukan dosa dan juga maksiat ni, rezekinya akan menjadi tertutup, sempit. Seperti mana yang pernah saya bincangkan kepada tuan-tuan, kata-kata Ibn Abbas. Orang melakukan ketaatan, Allah bagi nur pada wajahnya, bagi lapang pada hatinya, luas pada rezekinya, sihat tu badannya, dan Allah beri kepada orang ramai cinta kepadanya. Sebaliknya, andai melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, wajah menjadi hitam, hati menjadi sempit, rezeki menjadi sempit, menjadi jauh, dan orang semua menjadi benci kepada kita, dan tu badan menjadi sakit. Kerana tu badan kita ni ibarat satu super komputer yang canggih yang Allah jadikan. Kalau kita install pada dia software yang cetak rompak dan sebagainya, apa jadi pada dia tuan-tuan? Dia corrupted lah. Dia corrupt. Maka begitu juga dengan tubuh badan kita, akal yang Allah jadikan, mata yang Allah jadikan, telinga. Tiba-tiba kita melakukan perkara yang haram dengan perkara yang Allah jadikan untuk buat benda yang baik-baik itu. Rosaklah dia tuan-tuan. Ya. Seperti yang kita bayangkan tadi, komputer yang ada di depan kita, kalau kita install pada dia software yang bukan-bukan, maka dia akan rosak. Demikian juga software yang Allah jadikan ini juga tidak menerima perkara-perkara haram untuk masuk padanya. Jadi melakukan perkara yang haram, tidak bertaubat kepada Allah, menyebabkan rezeki jauh. Ada orang kadang-kadang dia melakukan perkara haram tapi rezeki dia luas, banyak. Tengok, menipu orang pun jadi scammer. Setiap hari dapat telefon. Hari ni pun saya dapat telefon lagi, meminta bantuan, cerita sedih, panjang lebar cerita. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya yakin tuan-tuan pun ada perkara yang sama, betul kan? Okey. Jemput lagi teman-teman kita yang lain waktu tengah hari ni yang mungkin tengah berehat, sebelum sembahyang Zuhur, kita dengar sesama perkara yang menyebabkan rezeki sempit. Penting sangat untuk beritahu pada menantu, pada anak, pada adik, pada teman, pada pekerja. Ya, Azmi, jazakallah khairan, dah share. Ya, suara pun dah jelas. Terima kasih. Misna Muhalal. Baik, perkara yang menyebabkan hidup menjadi sempit, rezeki menjadi jauh kerana kita melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah SWT. Ya, ibarat kalau contoh dikemukakan oleh Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, anak ni melakukan kesalahan pada ibunya pial telinga, pukul, sebat dengan rotan. Anak ni pun lari keluar dari rumah, dia tak dapat makan tengah hari, duduklah keluar makan ke kacang ke, makan pokok-pokok ke, daun-daun ke, kan menumpang rumah kawan ke, takut nak balik kerana buat silap pada sang ibu. Ibu marah ni, maka anak dia pun hilang dari pukul 11 pagi sampai pukul 5 petang. Pukul 8 berkeroncong ni, lapar. Ya, tunggu nak balik, malu kat mak. Lama-lama dah dekat maghrib tu, kawan-kawan suruh balik ke rumah, anak ni tak ada tempat nak pergi, terpaksa lah balik kat rumah juga. Pergi kat pintu dapur tu, kuis pintu macam kucing.
Si ibu ingat apa benda kucing kat dapur ni, buka pintu tengok anak, Allah anakku. Satu hari kau hilang, kau gimana, dah makan ke belum? Mak lupa kesalahan yang kita buat tengah hari tadi. Maka alillahil mathalul a'la, Allah SWT ya, Muhammad Harun tak layak kita samakan dengan manusia. Ini hanya takrib saja, takribul mithal, untuk kita mudah faham ya. Supaya dengan konteks perhubungan dengan Allah lebih mesra, lebih intim dengan hubungan dengan manusia. Maka bila melakukan kesalahan, Allah hukum kita bertujuan untuk kita kembali kepadanya. Maka dalam tempoh itu minta tak dapat, minta tak dapat, kerana melakukan dosa. Macam si anak tadi buat salah pada ibunya, sepanjang hari itu dia hilang, mak dia tak bagi dia makan. Kau rasakan? Ya, nanti petang nanti terpaksa juga balik ke pangkuan ibu kerana tak ada tempat nak pergi. Maka demikian juga sepatutnya kita dalam melakukan dosa kepada Allah, mesti kembali kepadanya, barulah hijab terangkat. Baik, lagi tuan-tuan, perkara yang menyebabkan rezeki menjadi sempit adalah makan riba. Orang mengamalkan riba, hidupnya takkan senang. Hidupnya akan sentiasa dihimpit dengan kesahan, kesukaran, kesulitan, walaupun dia tak perasan. Ya tuan-tuan, jangan menyangkakan banyak itu pada yang berlipat-lipat, yang berkumpul-kumpul banyak dalam bank, tak ada guna kalau tiada berkat padanya, tahu. Jaga diri kita daripada makan riba. Ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami membawakan dalam kitabnya Zawajir, kisah bagaimana seorang yang makan riba dalam hidupnya, walaupun malam bulan Ramadan pun kuburnya kedengaran suara, dia dihukum oleh Allah Ta'ala. Kata Ibnu Hajar, yang baca Quran di kubur ibu ayahnya menjelang hari terakhir Ramadan dan dia target malam-malam qadar, tiba-tiba pada malam itu dia mendengar, pada penghujung malam itu dia dengar suara dengusan di kubur. Ibnu Hajar menjadi hairan, suara siapakah ini? Beliau sedang baca Al-Quran untuk ayah ibunya yang telah wafat. Akhirnya bila diusul peksa, bukan dia mendahkan aib, jangan sebut aib orang telah mati ya. Tapi Ibnu Hajar kemudian telah pun melihat, mengkaji siapakah orang yang suara kedengaran daripada kuburnya itu menandakan dia diseksa. Rupa-rupanya si fulan itu dalam hidupnya mengamalkan riba, walaupun rajin ke masjid. Ingat tahu, riba ni macam ada 60 pintu. Pintu yang paling ringan dia melakukan riba, umpama seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Dalam hadis sahih menyatakan demikian. Ataupun seorang perempuan berzina dengan anak lelaki sendiri. Sanggupkah seseorang melakukan demikian tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lihat ya. Jadi orang yang terlibat dengan riba, rezekinya menjadi sempit. Walaupun dia nampak kaya, tapi kerana hatinya sudah keras, dan itu menjadi satu istidraj untuknya. Istidrajnya datang dari perkataan darajah. Dia darjun. Jadi perkara yang namanya makan riba ini menyebabkan rezeki menjadi sempit, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Rezeki menjadi jauh. Ya. Kembali kita kepada perkara yang namanya makan riba ni menyebabkan rezeki menjadi sempit. Walaupun nampak orang itu kaya, tapi jangan biarkan kita ni berlaku pada kita namanya istidraj. Yang keempat, makan riba. Ya. Yang kelima, tarkul fara'id. Orang meninggalkan sembahyang. Ya, dah kuat suara. Okey, baik. Orang meninggalkan perkara-perkara fardu, maka rezekinya menjadi sempit. Kerana Allah Taala menjelaskan, fa khalfa min ba'dihim khalfun adha'u salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka meninggalkan selepas itu zuriat keturunan sedikit bergerema pula. Sangat jelas. Okey. Ya, mereka meninggalkan selepas itu zuriat yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menemui kesesatan dalam hidup. Maknanya orang bila okey dah, terima kasih Rohana. Jelas dah, baik-baik pengukuran, alhamdulillah. Ya, orang yang meninggalkan salat, rezekinya menjadi sempit. Mengabaikan salat, menunaikan salat lambat daripada waktunya, dekat-dekat ujung, maka ia menyebabkan rezeki menjadi sempit. Yang keenam tuan-tuan, orang yang rezekinya sempit dan terhalang ini kerja, maka hidupnya sentiasa meminjam, hidupnya tak beres tak dapat nak pergi haji walaupun dah tua, tak dapat nak kumpul duit. Kenapa tuan-tuan? Kita bimbang, cuba cek balik semula diri. Adakah kita ni suka makan harta orang lain? Ya, suka mengambil hak orang lain. Ni bicara ni penting untuk kita sampaikan. Jangan ambil hak orang tuan-tuan. Ya, kerana mengambil hak orang ni menyebabkan rezeki kita menjadi jauh, sempit, terhalang kita. Kalau kat kampung-kampung suka menceroboh tanah orang sebagai contohnya,
tahu dah tanah orang, pergi masuk pula, tak ada minta izin. Masuk bukan setakat masuk, menceroboh, buat rumah pula, duduk tahun-tahun, tak ada pun kisah nak bayar sewa. Apa salah kalau jumpa, tuan, saya ni duduk kat tanah tuan, saya tahu tuan tak duduk sini, tuan tak duduk, tapi saya berhak, saya bertanggungjawab untuk bayar sewa. Saya tak mampu nak bayar banyak, ni saya bayar RM50 setahun. Patut ke tuan bayar RM50? Tak apalah, itu yang mampu kan. Orang kata apa dipanggil, ni nama dia budi bahasa dengan orang kan, tak mampu nak bayar RM50 setahun. Tak apalah, RM50 bagi dengan 12 bulan, RM4 je kos duduk tapak rumah kita sebulan dekat dia. Tak apalah, nak buat macam mana. Daripada buat tak tahu je, lepas tu orang datang pula bersembunyi, hilang diri, menyembunyikan diri pula, jadi orang harimaunan pula. Macam-macam hal tuan ya. Kemudian dia buat rumah, suruh anak buat rumah pula atas tanah kita, tanah orang lain lagi. Macam-macam cerita tuan-tuan. Macam mana rezeki nak berkat tuan-tuan? Ya, kerana kita mengambil hak orang, dan hak orang tu menjadi satu badi tau, curse kepada kita dalam hidup, sehingga menyebabkan rezeki menjadi sempit tanpa kita sedar. Itu sebab kadang-kadang bekerja, berniaga tak kaya-kaya, meminjam tak sudah-sudah. Kenapa? Kerana hidup ni suka mengambil hak orang lain. Jadi tuan-tuan ni, saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah seorang sahabat bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yang merupakan 10 orang yang paling awal masuk syurga dalam umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau ni dalam hidupnya pernah difitnah oleh seorang perempuan bernama Arwah. Bukan Arwah, alif, ra, waw, ya yang tak ada titik tu, macam Musa, Salma, Salwa, ya yang tak ada titik tu dipanggil alif maksurah sebenarnya. Tuan, Arwah ni telah pun mendakwa bahawa Sa'id ini merampas tanahnya, mengalihkan batu sempadannya. Sa'id ini seorang yang mustajab doa. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan ini purposely mengatakan aku buat demikian kerana perasaan dengki dan juga buruk hatinya, busuk hatinya kepada aku, maka butakan matanya dan matikan dia dalam keadaan hina, panjangkan umurnya, dan tunjuklah kepada manusia semua bahawa aku tak pernah zalim pada haknya. Tuan-tuan berlaku kat Madinah. Hujan lebat turun sampailah batu yang dikatakan dialihkan oleh Sa'id itu, akhirnya muncul keluar, orang nampak batu tersebut, batu sempadan ya. Dan Arwah ni umurnya panjang. Satu hari dia berjalan kat situ, dia mata dia buta, dia tak nampak, dia jatuh kat tempat yang didakwa Sa'id merampas hartanya itu. Jangan main tuan-tuan. Jangan menuduh orang mengambil harta kita, ataupun kita mengambil harta orang. Bab tanah ni dalam hadis mengatakan, Sa'id berkata, apakah orang tidak tahu, aku mendengar Nabi menyampaikan, siapa yang mengambil hak orang lain berupa tanah walaupun sejengkal, nanti dalam alam barzah, tuwiqahu min sab'i aradhina, di akhirat nanti, sebelum akhirat lagi, dalam alam barzah lagi, dia akan diempak oleh 7 lapisan bumi. Jangan main tuan-tuan, jangan ambil hak orang lain. Yang ketujuh, perkara yang menyebabkan rezeki kita tersekat, sempit. Tuan-tuan nak tahu tak apa dia? Namanya hasad. Al-hasad. Ya, kerana dalam hadis mengatakan kadal hasad an yasbiq al-qadar. Hasad itu diumpamakan seolah-olah dia mampu mendahului qadar. Dalam kata bahayanya hasad itu, kerana hasad ini satu penyakit yang tidak beres dalam hati. Tak boleh melihat orang lebih daripada kita, maka kita akan rasa dengki dan juga hendak nikmat itu luput dan lupus daripadanya. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, kullun nas astati an urdiyahu illa hasida illa hasida ni'matin fa innahu la yurdihi illa zawalaha. Ya, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, semua orang aku boleh please dia, aku boleh jadikan dia gembira, aku boleh penuhi hajat dia, aku boleh apa istilahnya, aku boleh penuhi kehendak dia, melainkan orang yang hasad nikmat. Orang yang hasad ini, kau bagi apa kepadanya pun dia tak akan puas hati. Dia hanya puas hati bila melihat orang yang didengkinya itu luput daripadanya nikmat tersebut, barulah hati dia gembira. Sangat bahaya tuan-tuan ya. Kerana hasad ni boleh menyebabkan rezeki menjadi sempit. Kerana kerja kita dalam hati yang sepatutnya luas itu, dada kita kena luaskan untuk menerima apa sahaja kekurangan orang, dan juga memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi hati itu telah dipenuhi dengan onak dan juga duri, kebencian kepada orang, kerana tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Akibatnya apa tuan-tuan? Performance kita pun turun. Kan? Sepatutnya kita bangun daripada tidur
duduk kat katil tu fikir apa benda aku nak buat hari ni untuk kebaikan diri aku dan di rumah sejagat. Kan tuan-tuan, macam Ibn Jarir Tabari diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, berkata kepada anak-anak muridnya, hari ni aku nak start nulis sebuah buku sejarah tentang kemanusiaan manusia daripada Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini. Kata Imam Ibn Jarir Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijrah, aku nak menulis 30,000 muka surat tentang sejarah manusia. Ya Allah Rabbi, walaupun Imam Ibn Jarir tak mampu menghasilkan buku tersebut, beliau hanya mampu buat 10% dari targetnya, iaitu 3,000 muka surat saja. Namanya Tarikh Tabari. Walaupun demikian, sangat besar jasanya kepada kita semua orang baca buku ni dan mendapat faedah manfaat yang banyak. Kan? Bangun pagi, duduk sekejap, termenung, muhasabah diri, fikir apa benda aku nak buat hari ni ya? Kalau kita dapat buat satu benda yang menyebabkan semua orang berkata tentang kita, kebaikan kita, maka tandanya kita sudah sampai ke satu aras yang sangat tinggi, yang sangat baik. Contoh kan, kami bekerja dekat syarikat travel. Ini Fulan bin Fulan ni, Nizam ni, kalau dia tak ada, memanglah kita punya website akan terbengkalai. Contohnya tuan-tuan, kalau tak ada si Arif ni, maknanya memanglah kita punya Facebook akan ada problem. Orang lain pun tak mampu buat. Menandakan apa tuan-tuan? Menandakan tuan-tuan terletak di tuan-tuan pada satu tahap yang baik, dan orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Kebaikan ni ibarat minyak wangi yang harum, kau tutup macam mana pun tetap akan keluar baunya. Tapi kejahatan itu ibarat satu perkara yang busuk, kau tutup kat mana pun dia akan keluar bau busuknya. Maka pilihlah yang satu kita nak jadi. Tuan-tuan ni jangan hasad dengan orang. Bangun pagi-pagi, fikir apa benda aku nak buat ini yang menambah kebaikan kepada diri aku, orang akan nilai aku dengan kebaikan, dan seterusnya aku dapat pahala, orang lain bermanfaat. Contohnya begitu. Jangan hasad dengan orang. Tu sebab jangan ambil tahu sangat tentang perkembangan orang lain lah. Orang ni pendapatan berapa, orang ni pakai kereta apa, orang ni syarikat apa, orang ni terbang naik apa. Tak perlu tahu banyak sangat perkara tuan-tuan. Nanti hati kita berkecamuk tahu. Hati kita yang Allah jadikan special ni, yang boleh memikirkan macam-macam benda baik ni, tiba-tiba telah pun dihempap, dihimpit, ditekan, jadi stres dia kerana dia mengetahui banyak sangat perkara yang kita tak perlu tahu. Dan menjadi satu dosa tuan-tuan hari ni, kita ambil tahu banyak sangat tentang orang lain dalam dunia sosial media yang tak ada batasannya. Kemudian kita bercerita pada orang lain tentang seseorang yang tak pernah jumpa kita, cuma kita kenal dia dekat Facebook ni tadi, seolah macam kita kenal orang tu akrab, kerana semua benda tentang dia kita tahu. Ini adalah satu dosa tuan-tuan. Kita tahu-tahu kita bercerita, kau tahu tak fulan bin fulan, kau kenal dia orang. Padahal kita kenal pasal baca Facebook dia, baca Insta dia, kita tahu apa dia suka makan, ke mana dia duduk, apa kereta dia naik. Kita cerita seolah macam kita close dengan dia, dan kita boleh mengupat pula orang tu, padahal orang tu tak tahu apa-apa tentang kita. Semua pihak ada terlibat lah, yang menguploadkan dirinya, menceritakan dirinya, mendedahkan dirinya kepada menjadi mangsa orang lain pun berdosa juga sebenarnya. Kita yang tak tahu menahu, yang hanya tahu melalui Facebook ni tentang dia, cerita kepada orang lain seolah kita tahu semua. Tuan-tuan buat apa lah tuan-tuan ni? Kan kebaik kalau kita tengok benda-benda yang menambah ilmu kita kepada Allah, dan dapat haji mabrur macam mana, dan dapat rezeki yang halal macam mana. Contoh kan. Jadi tuan-tuan, hasad ini merupakan penyakit yang ketujuh yang akan mengakibatkan rezeki menjadi jauh, sempit. Yang ke-8, bila kita tidak menunaikan zakat. Orang perempuan ingat baik tau, emas yang suami belikan, pakai kat tangan, simpan, dah pakai banyak sangat, simpan pula, kena zakat. Tak banyak sangat pun, 2.5% saja, 10,000 baru keluar RM25 saja, tak banyak sangat pun. Betul? 10,000 apa? 250 250. Contohnya kan. Jadi keluarkan tuan-tuan, jangan main-main terhadap zakat, kerana zakat merupakan satu tuntutan yang wajib kita laksanakan. Kerana Allah menyatakan walazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan zakat, menyimpan emas perak tapi tidak menunaikan haknya, zakatnya tadi, maka berilah kepada mereka ni berita gembira tentang azab yang pedih. Jadi di akhirat kena, di dunia pun tidak mendapat berkat. Lagi tuan-tuan, yang ke-9, dosa yang kita lakukan menyebabkan rezeki sempit dan jauh, kena ingat baik, iaitu uquq al-walidain, derhaka kepada ibu bapa. Ibu bapa ni bila sampai ke usia tua, macam-macam ujian lah, sakitnya,
Ya, dan perhatian yang kita kena berikan. Kadang-kadang dia nak keluar daripada rumah, nak berjalan-jalan, sesekali kita bawa dia pergi makan, kalau tak mampu telefon, wang bagi tiap-tiap bulan, jangan abaikan. Macam bil telefon kita kan, tak ada bil telefon ni kena potong, kena bar, susah nak telefon orang. Kita menelefon Allah setiap hari, setiap bulan dengan wang yang kita bagi pada ibu ayah kita. Ingat baik tau. Ya, macam mana telefon kita tak dilayan kerana hak ibu ayah yang kita telah putuskan tadi, kerana wang yang tidak kita beri kepada mereka. Bila bagi pada ibu ayah tu, cakap baiklah, ya ni je 500 saya boleh bayar ya, boleh bagi insyaAllah, mudah-mudahan rezeki baik, bulan depan boleh lagi 1000, doakanlah. Cakap yang baik-baik. Ya, jangan cakap 500 yang minta lagi tau. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cakap baik pada ibu ayah. Berapa ramai ibu ayah yang terasa hati dengan anak-anaknya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam surah Al-Isra, Allah mengumpamakan kita ni, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menurunkan sayap keunggulan, kelebihan. Kita ni anak yang bekerja dalam bidang masing-masing, mungkin PTD, mungkin ketua pengarah, mungkin pegawai besar, mungkin businessman, apa sahaja kerja kita, walaupun mandu teksi sekalipun, kita ni ibarat burung. Allah umpamakan, istiarahnya kat situ, burung memang terbang jauh, kita tengok sayur-sayur kat udara, tapi bila dia kelaparan, dia penat, dia turun ke bumi, dia mengatuk sayap, turun berjalan, tengok burung terukur ke burung apa kan tuan. Maka demikian juga sang anak, dia pergi jauh daripada ibu ayah. Kadang-kadang anak tu masuk TV, anak dia Insta famous, anak tu terkenal kat Facebook, ayah ibu dia pun ikut follow, dia tengok, dia Allah terkenal anak aku, dulu aku yang besarkan dia, aku yang jaga dia. Ya, kalau dia, bayangkan tuan ya, seorang anak ni kalau dia buang air pun, buang air besar pun kat pampers itu, bapak dia cium seronok bau, Allah lega baunya, walaupun busuk tuan-tuan, punya sayangnya kepada anak tu. Tak, kalau tak buang air tu, berisau si ayah tu, bukan main lagi kan, betul kan? Dia anaknya masuk hospital pula, teman kat hospital jaga, siang malam pun tak perasan, hujan kat luar hospital pun tak perasan. Allah, sian moga tuan-tuan dapat ujian seperti ini, beri kesabaran. Ingat ni, waktu tu doa mustajab tahu. Teman orang sakit kat hospital ni doa mustajab. Baik tuan ni, baiti Abdullah alaihi wasallam semua. Dan menunjuk ke penghujung ni, ya, perkara yang namanya derhaka pada ibu bapa menjadi penyebab rezeki sempit. So, yang tak telefon ibu ayah, telefon ibu ayah hari ini, masukkan duit, ziarah. Saya pernah baca pada tuan-tuan hadis daripada kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Antara adab ini, adab Nabi kita anjurkan kepada kita, ajar kita dalam kehidupan, menjaga hak dengan Allah dan hak manusia. Hak manusia pertama sekali adalah ibu bapa. Abu Hurairah dilaporkan setiap hari akan pergi ke rumah ibunya, tunggu ibunya keluar dengan penuh sopan santun. Ibunya keluar je terus bagi salam. Assalamualaikum ya Umma, ya Umma, ibu. Apa khabar ini ibu? Moga ibu sihat. Saya rasa gembira sangat, seronok sangat menjadi anak kepada ibu ya. Ibu ni pula menjawab, wahai anakku, kau lah putera, kau lah anak yang paling aku sayang. Setiap hari aku mendoakan untuk kau nak. Ya, tak ada seorang anak pun yang lebih aku sayang berbanding kau. Tiap-tiap hari. Macam mana tak berkat hidup Abu Hurairah ni tuan-tuan. Abu Hurairah ni, beliau merupakan jago, merupakan top list dalam membawa hadis-hadis Nabi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih beliau riwayatkan. Hidupnya berkat kerana doa si ibu tahu. So kita nak hidup berkat, jaga hubungan dengan ayah ibu. Tak terbayanglah tuan-tuan kalau orang tu derhaka pada ibu ayahnya, sampai berperang dengan ibu ayahnya, bergaduh dengan ibu ayahnya, cerita pula kat Facebook tentang pergaduhan ibu ayah. La ilaha illallah, masalah apa punya manusia ni tuan-tuan. Ya, yang ke-9, sebab rezeki jauh daripada seseorang itu kerana derhaka pada ibu bapa. Na'udzubillah tuan-tuan. Jaga ya hubungan dengan ibu bapa. Yang ke-10, rezeki sempit kerana qati'atur rahim, putus silaturahim, tak jaga hubungan adik-beradik. Sama juga dengan ibu ayah ni, adik-beradik pun kena jaga juga. Ya, man arada yusatalahu fi rizqi wa yusalahu fi asari falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Nasa'i, siapa yang nak rezekinya luas, umurnya panjang, berkat, maka jagalah silaturahim. Rahim berarti dari perkataan rahimun, nama Allah Taala, ataupun rahim. Ya, Zalilah al-masalan. Ya, tolong share pada teman-teman yang lain yang lupa tahu. Ya, ataupun berarti rahim, iaitu satu anggota dalam badan seseorang perempuan yang daripadanya lahir keturunan yang ramai. Jadi perkataan
Silaturahim ni datang perkataan nama Allah yang bersifat rahmat, ataupun satu tempat asal usul kita daripada nenek yang sama, ibu yang sama, maka berkembang biak menjadi zuriat yang ramai, maka tentu ada pertautan darah daging ni tadi. Jadi itulah namanya silaturahim, iaitu yang punya perhubungan dengan kita, adik-beradik, pakcik, makcik, sepupu, dua pupu, tiga pupu dan sebagainya. Ya, dan selepas itu barulah rakan taulan kita. Ya, kalau rakan taulan tu tiba kita pun rectify, kita pun identify merupakan keluarga kita juga rupanya waris, maka kena jaga hubungan tersebut. Ya, kalau kejiranan ini ada 3 bentuk. Yang pertama, jiran saja. Yang kedua, jiran dan juga hubungan persaudaraan Islam. Yang ketiga, jiran persaudaraan Islam campur pula hubungan silaturahim. Maka yang pertama ni punya 3 hak atas kita. Hak kejiranan, hak keislaman, hak persaudaraan, iaitu silaturahim. Kalau yang kedua punya hak kejiranan dan juga persaudaraan Islam saja. Yang ketiga mungkin orang itu bukan Islam, dia tetap ada hak atas kita, iaitu satu saja, hak kejiranan. Ya, jadi bagi keutamaan kepada yang 3 hak tadi. Tuan-tuan, lagi perkara yang menyebabkan rezeki menjadi jauh dari kita yang ke-11 adalah al-kazib wal ihtikar. Berbohong. Ya, berbohong dan juga monopoli. Kalau dalam perniagaan orang melakukan monopoli ni, menyimpan ayam tu, menyimpan satu makanan tu sampai harga menggunung naik, barulah dijual dan dibuat keuntungan kat situ. Orang ni mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah walaupun rezekinya banyak, tetapi itu semua jadi istidraj. Jika Allah tarik telinganya, hilang nikmat telinga, pendengaran contohnya, tuan-tuan, kena penyakit-penyakit bahaya. Ini semua orang yang berbuat demikian adalah orang yang expose dirinya kepada danger, kepada satu ujian yang besar di sisi Allah, satu hukuman yang besar di sisi Allah. Maka jauhilah perkara ini. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, orang yang rezekinya menjadi sempit dalam hidup ini kerana terlibat melakukan zina. Ini satu dosa besar, sentiasa diberikan fokus oleh para ulama dalam bab pemerolehan rezeki. Orang yang terlibat dengan buatan zina ini sebenarnya mendedahkan dirinya pada satu perkara yang sangat bahaya, penyakit dan juga rezekinya terhalang. Dan itu satu riwayat daripada sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kita, iyyaka wazina fa innahu yurithul faqra. Iyyaka wazina fa innahu yurithul faqra. Hendaklah engkau menjauhi dirimu daripada melakukan zina, kerana ia menyebabkan diri kamu terdedah pada kemiskinan, kefakiran. Ya, jadi bagi mereka yang terlibat melakukan dosa ini, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apabila tidak dihukum dengan hukuman Islam yang ada pada ini, kalau orang tu dah berkahwin, hukumannya adalah rejam sampai mati. Tapi hari ini tidak ada lagi negara yang melakukan demikian, tuan-tuan. Yang kedua, kalau orang ni belum berkahwin, hukumannya adalah sebat 100 kali. Tapi hukumannya semua tidak ada dalam negara kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan umat Islam. Kita dapat lihat ditegakkan semula, ya, undang-undang Islam dalam negara umat Islam pada hari ini. Ya, kita mohonlah kepada Allah keampunan kerana perkara ini semua tak dapat dilakukan kerana lemahnya kita dan jauhnya kita daripada Islam yang sebenarnya. Walaupun demikian, mereka telah terlibat melakukan perbuatan yang haram, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dan mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya jauh daripada perkara semikian. Tadi saya disebut awal-awal tadi tentang perkara yang ada mutakhtit al-kahfi lil-kasbi sahih. Orang ini dalam hidupnya tidak ada perancangan. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Ya, ada seorang sahabat Nabi, Nabi beri kepadanya wang sebanyak 1 dinar untuk beli kambing di pasar. Ini ambil 1 dinar, pergi ke pasar beli kambing. Hebatnya sahabat ni, dia sampai ke Madinah, dia beli, pasar Madinah, dia beli seekor kambing, harga 1 dinar. Tentunya tu macam 1000 kita lah. Bila dia nak pulang, dia beritahu siapa nak beli kambing Rasulullah, siapa bayar paling banyak, dia ambil kambing ni. Pandai dia tuan-tuan ni. Maka berebut-rebutlah orang nak beli. Seorang daripadanya menawarkan harga 2 dinar. Tadi beli 1 dinar je. Ini dia pun, orang itu, sahabat itu menjual kepada yang nak beli harga 2 dinar. Banyaklah tu. Beli 1 dinar, jual 2 dinar, banyak lah. Maka dia pun dapat 2 dinar tu, dia pergi semula ke pasar, beli lagi seekor kambing. Kambing tadi dah jual, kambing Rasulullah kan. Sekarang dia pulang jumpa Rasulullah, membawa 1 dinar dan seekor kambing. Dia bagi Nabi, wahai Rasulullah, ini kambing ni. Macam mana duit ni boleh kekal? Dia pun ceritakan kepada Rasulullah. Bijaknya beliau di sudut ekonomi dan juga di sudut perniagaan. Jadi orang-orang macam ni kita kena rapatlah tuan-tuan. Jumpa dengan mereka, tanya mereka. Kalau ada kos yang dikeluarkan untuk belajar, bayarlah. Kerana ilmu ni tak mudah. Kadang-kadang kita belajar kat universiti pun tak dapat kepakaran, kebijaksanaan
seperti itu kan. Dan begitu juga tuan-tuan dimuliakan sekalian, juga berlaku pada kehidupan sahabat Nabi yang susah. Maka Nabi SAW telah pun berkata kepadanya, kau ada apa kat rumah? Ada satu dapur lah contohnya. Maka Nabi pun suruh dia bawa dapur itu. Nabi pun menjual pada para sahabat, siapa nak beli dapur? Ya, maka berebut-rebut lah mereka nak beli, kan Rasulullah yang jual. Maka dapat jumlah wang yang banyak. Nabi kata, kan, dapat duit ini, pergi invest lagi, pergi buat perniagaan lagi. Tanya pada orang yang tahu lagi. Nabi bukanlah seorang saudagar besar. Nabi pernah berniaga, memperdagangkan barang-barang milik Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan itu menjadi satu prinsip perniagaan yang Nabi kuasai untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hidup ni kena belajar, praktis, kontrol keuangan. Jika tak tahu bertanya. Jadi ini semua antara perkara yang boleh menyebabkan rezeki kita dapat kumpulkan. Kadang-kadang ada teman kita, kawan kita berada kat universiti, bekerja sekali, tiba-tiba padanya ada tanah, banyaknya tanah. Kau macam mana kau dapat tanah ni? Dulu Zazan, anak lu pinjam duit koperasi, ya, mutarabah, pinjam duit, dapat duit, beli tanah. Kemudian tanah tu ada pokok getah, ya, getah pun keluar, gunakan duit itu untuk bayar pinjaman koperasi ni tadi, pinjaman Islamik lah, financing Islamik lah, ada caranya, akad dan sebagainya. Kena dapat duit lagi, beri invest lagi, beri tanah ke kampung. Jadi sekarang Alhamdulillah dalam diam je dah ada 20 ekar tanah. Allahu Akbar, hebat orang ni tuan-tuan ni. Jadi orang sedemikian kita dekatkan diri kita dengan mereka, belajar dari mereka, tanya daripada mereka, dan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi satu-satu saya ulang balik perkara yang menyebabkan rezeki sempit. Nombor satu, tawakul, bukan tawakul, menyerahkan diri sepenuhnya pada takdir, tak mau usaha langsung. Yang kedua, ada mutakhtik, tak ada perancangan dan tak mau belajar perancangan. Hidup tu kalau nak pergi beli goreng pisang, keluarkan duit pada kocik, tak ada kira-kira, orang kira lah. Yang dalam kocik ada RM100, nak beli RM20, dah RM20 ni kan, jangan lupa balik nak kena beli telur, nak beli apa. Fikirlah, jangan habis duit waktu tu juga. Makan, lantak je begitu, tak ada taktik langsung. Yang ketiga, dosa-dosa dan juga maksiat menjadi penghalang pada rezeki, jadi rezeki sempit. Yang keempat, orang pengamal riba, rezekinya sempit. Yang kelima, meninggalkan benda-benda fardu dalam hidup, tuntutan fardu. Yang keenam, makan hak orang lain. Yang ketujuh, hasad. Saya dah sebut tadi kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahayanya hasad itu, dia menghapuskan berkat pada hidup. Yang ke-8, tak menunaikan zakat. Yang ke-9, derhaka pada ibu bapa. Yang ke-10, tak menjaga silaturahim, mutus silaturahim. Yang ke-11, berdusta dan juga monopoli. Yang ke-12, zina. Secara khusus sebut oleh para ulama menjadi penghalang pada rezeki. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala musibah akhir zaman yang ujian pada ini. Manusia terlibat melakukan perkara haram hanyalah dengan menyelak-nyelak pada handphonenya, dan Allah selamatkan kita semua tuan-tuan ni. Jangan lupa tuan-tuan, kami di Zazan Travel ada buat promosi. Buku ni sangat penting untuk tuan-tuan miliki. Ketahuilah Atlas Penyebaran Islam di negara kita, negara jiran. Menarik untuk kita baca. Buku ni penuh dengan peta tuan-tuan, research yang telah dibuat oleh doktor pakar sejarah namanya Syauqi Abu Khalil. Dapatkan daripada Zazan Travel. Dan begitu juga tuan-tuan, kami ada mempromosikan Habatus Sauda, ya, jenama birka yang tuan-tuan sangat penting untuk makan dalam musim seperti sekarang ni, penyakit tersebar tuan-tuan ni. Dari proses macam ni dapatkan pada Zazan Travel. Ramai yang telah guna, alhamdulillah. Ibu yang menyusukan anak, susunya tambah, dia yang rambutnya gugur, alhamdulillah dengan makan Habatus Sauda rambutnya tidak gugur. Yang tidak boleh tidur malam, ramai, banyak yang telah bagi testimoni, alhamdulillah, yang baik-baik tuan ni. Dapatkan daripada kami Habatus Sauda jenama birkah. Order segera sementara stok masih ada. Senang nak letak dalam handbag, dalam briefcase dan sebagainya. Begitu je tuan-tuan, kami ada menaikkan umrah dalam bulan 8, bulan 9, 10, 11, ada kekosongan lagi, 12 ada sikit kekosongan lagi. Jom join kami menaikkan umrah bersama Zazan Travel, ya, pergi bersama dengan ustaz-ustaz yang berkelayakan, yang Ana pilih, sahabat Ana seperti Ustaz Muhammad Tawau, Tuan Guru Ustaz Sudin dari Melaka, dan ramai lagi beberapa orang lagi yang turut terlibat untuk menjadi penyelia musyrif dalam rombongan tuan-tuan. InsyaAllah bukan setakat pelancongan, bukan setakat perjalanan, dan penuh pengisian. Jom bersama dengan Zazan Travel. Baik tuan ni, terima kasih kerana hadir tengah hari ni. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman lain, kerana ramai di luar sana yang merasa rezekinya sempit, dia tak sedar
perkara-perkara yang dilakukan itu menjadi penghalang kepada rezeki dalam hidup. Mari kita war-warkan video ni supaya sahabat-sahabat kita dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Sayyidina Ali pernah kata, laukan al-faqru rajulan la qataltuhu. Sayyidina Ali kata, kalau kemiskinan itu menjelma jadi lelaki, aku akan bunuh dia. Sayyidina Ali kata demikian. Kerana banyak orang yang tergugat agamanya kerana kemiskinan. Tapi macam mana nak keluar dari kemiskinan kalau kita tidak tahu jalan? Orang tahu beritahu kepada kita kan, jangan pergi Syaram kat sini sebenarnya. Yang pergi jauh-jauh buat apa, buat minyak, buat masa, buat apa, ni jalan, ada GPS. Begitu juga mencari rezeki pun ada jalannya. Sampai jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Tuan-tuan beli buku ni, tuan-tuan dapat hadiah tau. Dapat hadiah majalah Solusi. Ini bagi majalah. Majalah ni dah tak ada. Bahan dalam rujukan dalamnya, cerita-cerita dalam ni. Dia adalah satu bahan masterpiece, insya-Allah. Boleh kita baca, tambah ilmu. Antara hadiah yang bakal tuan-tuan dapat. Okey, tuan, setakat ni saja dulu. Dapatkan buku ni tau, Atlas Penyebaran Islam. Sangat menarik. Hadiahkan diri kita, hadiah masjid, surau, teman-teman, anak kita, koperasi, maktabah, library dan sebagainya. Ya, surau, pejabat, jadikan coffee table book, orang boleh baca sementara tunggu kita dapat manfaat daripadanya. Sekian. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.